Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Alhamdulillah, tuan-tuan saudara mulia, Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan setiap kita iman. Iman inilah, tuan-tuan saudara mulia, adalah nikmat yang paling besar sekali. Seluruh nikmat selain iman yang manusia dapat melalui berbagai-bagai usaha, satu masa nikmat ini akan tinggalkan kita. Dan seluruh kekuatan yang dibina oleh manusia, baik segi kekeluargaan mereka, kebendaan, kuasa, tuan-tuan saudara mulia, satu masa manusia akan tinggalkan alam ini, di mana pada masa itu manusia akan kata kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia kata, wahai Allah, kami sekarang beriman apa yang kamu telah bagi tahu ke kami. Maka izinkanlah kami untuk kembali ke alam dunia, hatta untuk satu amal yang saleh pun kami sanggup untuk pulangkan sekarang nikmat-nikmat-Mu. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, ya abdi aku, wahai hamba aku, selepas mati tidak ada peluang lagi untuk kamu kembali ke alam dunia. Jadi perkara masa itu adalah keimanan yang sempurna, yang telah terhasil melalui basirah yang nyata, pandangan, penglihatan yang nyata. Tetapi iman pada masa itu tidak ada nilai lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman bermaksudnya manusia percaya dalam lubuk hati mereka apa yang Allah Taala bagi tahu, apa yang Nabi SAW bagi tahu. Walau mereka tidak nampak, walau mereka tidak ada ilmu pun, apa mereka percaya, dan kadang mereka faham atau dia faham. Jadi untuk iman wujud dalam hati-hati manusia dengan karim Allah, rahim Allah, dengan ihsan Allah Subhanahu wa taala, maka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk memberikan bayan atau penjelasan secara terperinci. Iman mufassal, iman kepada Allah, iman kepada Anbiya alaihi salam, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kehidupan selepas mati. Satu persatu Allah Subhanahu wa taala telah bentangkan kepada umat manusia seluruh kehidupan Anbiya alaihi salam, sejak wujudnya alam ini dari Adam alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini telah berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala ceritakan.
Dan bersama juga Allah Subhanahu wa taala hantar Anbiya alaihi salam kepada setiap kaum, setiap zaman, setiap masa di mana manusia wujud. Allah Subhanahu wa taala hantar mereka Nabi dan Rasul alaihi salam. Begitulah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mursalin, Khataman Nabiyyin, Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi sallam hanya untuk satu maksud. Nabi sallam telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tuan-tuan sini jangan tangkap gambar dalam masjid kita. Jadi tuan-tuan saudara mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan Allah Subhanahu wa taala ialah untuk dua manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang bakar mereka dengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mula buat rancangan mereka. Mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar sebagai utusan Allah, sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, kamu tukarkanlah kehidupan kami di Mekah yang penuh dengan kering kontang, tidak ada apa yang boleh dinikmati. Jadikan Mekah macam Syam atau Iraq, di mana Syam adalah tempat beranginan, ada musim yang baik untuk kehidupan mereka. Ada musim di mana buah-buahan yang banyak, kehidupan yang nyaman, selesa. Tuan-tuan saudara mulia, dakwah Nabi SAW hanya satu maksud saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai kaum Bakar, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kejayaan kamu adalah beriman kepada Allah. Kejayaan kamu adalah ikut kehendak Allah. Taat kepada Allah, kamu akan berjaya. Ingkar kepada Allah, kamu tunggulah azab Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Saya adalah utusan dari Allah. Saya nak bagi tahu kamu, berita gembira untuk kamu taat kepada Allah. Beriman mentaat kepada Allah, kamu taat gembira, berita gembira dari Allah. Kalau kamu ingkar, tunggulah azab Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah letakkan keyakinan atas maksud yang Allah hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta seluruh kaum Quraisy pada masa itu satu kaum yang besar, satu kaum yang terkemuka di kalangan bangsa Arab. Dan mereka juga ada hubungan dengan kaum-kaum yang lain. Tetap Nabi SAW dengan pendirian Nabi SAW ialah hanya beriman kepada Allah, beriman kepada Yauman Akhir, taat kepada Allah, kamu akan berjaya. Jadi apabila Nabi SAW menjalani dakwah ikut kehendak Allah, dan dakwah ini tuan-tuan yang mulia bertentang dengan adat Islam hidup manusia, hukum manusia pada masa itu, ialah atas mereka punya bilangan kaum yang besar, harta yang besar, kuasa yang besar,
Siapa yang berani cabar mereka, mereka akan buat usaha untuk hapuskan mereka. Jadi tuan-tuan saudara, Nabi SAW hanya satu keyakinan, Allah Rabbul Jalil, Allah lah Rabb, Allah lah Maha Pencipta, Allah yang cipta langit dan bumi. Tiada siapa cipta langit dan bumi kecuali Allah. Dakwah saya ialah risalah dari Allah. Walau bersama dengan dakwah Nabi SAW akan mengundang tendangan yang hebat, tapi Nabi SAW dakwah hanya ialah untuk supaya hubungan manusia kepada Allah. Nabi SAW tidak ada kepentingan. Orang Bakar kata, ya Muhammad, apa kamu mau? Adakah kamu mau harta? Kami akan sedia sumbangkan semua harta, separuh bagi kamu. Kalau kamu mau kuasa, kamu sedia dan perintah dari kamu. Kalau kamu nak kebahagiaan wanita, kamu sedia bagi kamu. Nabi Karim SAW bagi tahu orang Bakar, bagi tahu paman dia, pakcik dia, itu kemampuan yang mereka boleh buat. Hatta kalau mereka berturunkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya tidak akan berhenti dakwah manusia kepada Allah. Hatta Nabi SAW beritahu, ini leher boleh dibetong, tapi dakwah tak boleh berhenti. Jadi tuan-tuan saudara mulia, mizaj dakwah Nabi SAW, memang hukum adat, semua kaum yang datang serang Nabi SAW akan buat usaha supaya Nabi SAW tinggalkan usaha dia. Tetapi tuan-tuan yang mulia, Allah adalah hak, Allah yang berkuasa. Usaha dakwah kita ialah untuk masukkan yakin dalam hati kita, Allah yang berkuasa. Selain Allah tak boleh buat apa. Kita pun Allah yang ciptakan, nyawa kita pun di tangan Allah. Seluruh kekuatan yang ada makhluk Allah datang dari khazanah Allah, yang diciptakan Allah, yang dimiliki Allah. Allah yang berkuasa atas setiap perkara yang berlaku dalam dunia ini. Ini yakin ada pada Anbiya alaihissalam. Ini yakin yang ada pada Nabi SAW. Walau seluruh kaum yang ikut Nabi SAW 313, yang akhirnya tuan-tuan yang mulia, satu demi satu mereka disyahidkan depan Nabi SAW. Sahabat-sahabat rasa, ya Rasulullah SAW, bila nak datang musuh Allah, bagaimana keadaan kami? Tidakkah kamu lihat satu demi satu disyahidkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW hanya terkesan bagaimana kalimat itu disebarkan. Manusia akan hidup, akan mati tuan-tuan yang mulia. Kalau manusia mati dengan iman, bisa jadi orang yang berjaya selama-lamanya dia. Satu sahabat ditumbak, dia berteriak, demi Rabb berkhabar, saya telah berjaya. Saya telah berjaya. Orang Quraisy hairan, kami bunuh dia, dia kata berjaya. Sebab dia berjaya untuk tahankan kalimah iman yakin kepada Allah. Maksudnya sembahyang tidak difardukan, hukum yang lain belum datang lagi, tapi Allah jadikan mereka ahli syurga tuan-tuan yang mulia. Mukhirah pada masa itu dia orang kafir, satu pemuda yang bujang, bangsawan, hartawan, penuh dengan pengaruh dan kaca. Satu janda yang Islam, dia datang lamar dia. Dia kata, ya Mukhirah, kamu ada segala dia, satu perkara kamu tak ada, saya tak boleh terima kamu. 3 hari 3 malam dia telah rosing, apa perkara saya tak ada?
Apa kelayakan saya tak ada. Kamu hanya satu janda. Saya bujang, saya ada harta, saya ada kaya, saya ada budiman, berbagai-bagai. Apa yang saya tak ada? Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perkara yang kamu tak ada, keimanan kepada Allah tak ada. La ilaha illallah tak ada. Nabi SAW dakwah dia. Wanita akhir kata, saya boleh kahwin kamu kerana kamu sekarang beriman kepada Allah. Seluruh kaum yang pun Nabi SAW diterbiakan berpegang teguh hanya berkalimah Allah. Walau depan mereka adalah hidup dan mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah terbiakan umat awal turun. Dan hasil dakwah yang mereka jalankan, Ummu Syaril Anha, satu wanita yang belasan tahun, dia menyertai majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir majlis dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dia iman kepada Allah dan Rasul. Dia mula dakwah kepada kaum wanita yang lain. Akhir sekali ada keluarga dia mengadu kepada ibu bapa dia. Anak kamu telah sesat. Dia telah dakwah agama Muhammad Rasulullah SAW. Dia ditangkap, dikurung dalam rumah. Sehingga kaum Quraisy yang lain terijik keluarga ni. Apa jadi keluarga kamu? Yang telah keluar dari agama nenek moyang kami. Akhir sekali bapa dia, ibu dia tidak sanggup menanggung malu. Maka akhir sekali dia telah opah orang Quraisy yang telah halau usir anak dia keluar dari kota Mekah. Dalam perjalanan orang Quraisy yang bukan Islam, mereka lihat wajah Ummu Syaril Anha kadang mula pucat, dan keadaan kita tak lama pasti dia akan mati. Kita biarkan di atas tunggangan unta, mereka pun turun dan mereka rehat, mereka pun rehat, tunggu masa di mana dilihat bagaimana orang wanita muda ni akan meninggal dunia. Tuan-tuan saudara mulia, iman yang ada pada hati Ummu Syaril hanya kepada Allah. Itu siang malam dia dakwakan manusia kepada Allah. Hati dia hanya Allah. La ilaha illallah, la matru' illallah, la maksud illallah. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kita saudara jangan pakai. Jadi tuan-tuan saudara mulia, Allah Subhanahu Wa Taala asbab iman yakin yang ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan syurga turunkan satu bali air untuk Ummu Syaril Anha secara khusus. Umat dapat bantuan khusus dari Allah. Walau dia seorang ini umat, solat jemaah pun tak diperintahkan lagi. Haji cara Islam pun belum diperintahkan lagi. Zakat, puasa pun belum diperintahkan lagi. Hanya iman. Allah telah perintahkan syurga. Zahirkan bantuan kamu. Satu bali air turun dari syurga, tuan-tuan yang mulia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan bagaimana tertib untuk bagi minum Ummu Syaril Anha. Satu orang dalam kehausan dan ketara, kalau dia minum air yang banyak, dia akan mati. Satu titisan air datang. Sebahagian telah terjatuh di bahagian baju Ummu Syaril Anha. Apabila orang musyrik bangun, dia lihat bagaimana wajah Ummu Syaril Anha boleh berubah. Jadi begitu segar sekali. Tadi hampir mati. Dia kata, adakah kamu curi makan minum kami? Dia dakwah kepada Allah. Allah Rabb kita. Allah yang berkuasa. Dia yang tahu keadaan saya. La ilaha illallah. Lihat cek makanan minum mereka. Sikit pun tidak kurang.
Aisyah dua orang musyrik pun masuk Islam, tuan-tuan yang mulia. Begitulah Ummu Habibah Anha. Ummu Habibah Anha, tuan-tuan yang mulia, bapa dia Abu Sufyan, ketua kaum di Mekah. Ketua kaum di Mekah. Ummu Habibah Anha hidup dalam penuh kemewahan, penuh kesenangan, dijaga sebagai anak orang berbesar. Habis kahwin dengan Ubaidillah, Nabi SAW kesiannya, dia kata hijrahlah bersama dengan Ja'far Anhu pergi ke Abyssinia. Apabila sampai ke Abyssinia, malam tu dia mimpi bagaimana wajah suami dia datang macam khinzir. Dia tahu ini alamat yang tidak baik untuk dia. Keesokan hari Ubaidillah datang, ya Ummu Habibah, kami hidup yang susah di Mekah dengan terima Islam. Sekarang ni Nagas raja yang sini tawarkan kami kehidupan yang lebih baik dari di Mekah. Ayo kita tinggalkan agama Muhammad SAW, kita masuk pada ahli kitab mereka. Tuan-tuan saudara mulia, satu wanita hidup mereka mewah, dibesarkan sebagai putri dalam rumah mereka. Sekarang telah tinggalkan keluarga mereka, duduk luar negara, satu tambah yang asing dari kehidupan mereka. Tidak ada kawan, tidak saudara, ditawarkan untuk tinggalkan Islam. Ummu Habibah, apa jawab Ummu Habibah Anha? Wahai Ubaidillah, saya sebelum kahwin kamu, saya dakwakan Allah saya. Kejayaan saya dalam kalimah la ilaha illallah. Saya kahwin dengan kamu pun tidak sikit pun terjejas iman saya kepada Allah. Walau saya ditinggalkan kamu di negara yang asing dari aku, kamu tinggalkanlah, saya tetap dengan iman saya. Tuan-tuan saudara mulia, inilah hasil usaha yang Nabi SAW bentuk mereka yang bersama dengan Muhammad Rasulullah SAW. Mereka bukan dibentuk dengan kemewahan. Mereka bukan dibentuk untuk lihat hidupan mereka akan maju dengan berbagai kebendaan, keselamatan. Mereka betul bentuk keimanan, keyakinan kepada Allah. 13 tahun inilah tarbiyah mereka. Asbab iman datang dengan dakwah, tuan-tuan yang mulia. Ini saya dan tuan-tuan mau faham bahawasanya kita adalah umat kepada Rasulullah SAW. 13 tahun tarbiyah yang Allah bagi kepada umat awal kurun. Kalau hari ini umat mau dikembali dengan khalis iman, kalau umat mau jadikan iman yang khalis, Imam Malik rahmatullahi bagi tahu, tidak mungkin umat bila-bila zaman datang boleh dibaiki iman mereka, mereka kembali berawal kurun, tuan-tuan yang mulia. Saya dan tuan-tuan dihantar, tuan-tuan yang mulia, sebagai wakil Allah, wakil kitab Allah, wakil Nabi SAW. Jadi apabila umat datang ni, wujud dakwah ni, seperti yang sama Allah akan bagi kepada umat awal kurun, seperti yang sama Allah bagi siapa saja yang anggap ini kerja dakwah sebagai kerja mereka. Jadi saya dan tuan-tuan bertanggungjawab untuk lihatkan 7 bilion manusia hari ini. 7 bilion manusia hari ini. Macam mana iman yakin kita? Macam mana iman yakin ahli keluarga kita? Macam mana iman yakin orang kampung kita? Macam mana iman yakin orang bandar kita? Orang negara kita? 7 bilion manusia ada di bumi ni, tuan-tuan yang mulia. Umat ini diberikan tanggungjawab yang besar untuk menjadikan satu majma' untuk terima kalimah Allah,
sebagai asas untuk kita dapat hampir dengan Allah. Tuan-tuan satu mulia, hani apabila umat tidak letakkan dakwah depan kita, ibadat umat hanya satu rangka, tuan-tuan yang mulia. Datang syahrul Ramadan, tuan-tuan yang mulia, orang tidak puasa pun datang tarawih, tuan-tuan yang mulia. Lepas Ramadan, tuan-tuan yang mulia, masjid akan tinggalkan dikosongkan. Kita hanya ada satu mizat rahmiat. Allah maafkan kita hari ini, tuan-tuan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan umat ibadat sebagai asbab menghubungi Allah. Hari asbab hubung Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah umat, di mana umat yang beribadat, tapi hati kita tetap menuju selain Allah, tuan-tuan yang mulia. Jadi hari ini saya dan tuan-tuan istighfar dan taubat, sehingga hari ini, tuan-tuan yang mulia, kita tidak mampu menjadikan dakwah sebagai amalan kelaziman kita untuk maksud bina iman yakin kita. 13 tahun sahabat Nabi SAW letakkan kerja dakwah depan mereka. Salat datang pada tahun ke-11, di mana sahabat Nabi SAW hairan bagaimana salat mirajul mu'min, salat mirajul mu'min, mirajul mu'min, di mana melalui asbab salat Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan asbab hakiki untuk membenarkan hamba dia secara langsung ambil dari kudrat dan khazanah Allah. Abu Muslim sahab rahmatullah alaih, Abu Muslim Kolongi rahmatullah alaih, dalam satu safar pergi ke Baitullah. Kaudah yang ditunggang ini meninggal, mati. Maka diajak oleh rakan-rakan yang lain untuk menumbang kenderaan mereka, kenaikan mereka. Abu Muslim Kolongi rahmatullah kata, tidak, saudaraku, kamu pergi dulu, tak lama saya akan menyusul. Selepas itu, tuan-tuan yang mulia, dalam lubuk hati Abu Muslim Kolongi rahmatullah alaih, hanya satu keyakinan saya tetamu Allah, Baitullah, saya tetamu Allah, menuju ke Baitullah. Maka dia ambil wudu, dia pun terus semayang. Dengan 2 rakaat salat dia kata, wahai Allah, saya penuh yakin saudara yang mati akan dikembali hidup di zaman mahsyar nanti. Tapi wahai Allah, saya tetamu kamu, saya perlukan kenderaan untuk teruskan perjalanan kepada Baitullah. Saya mau saudara ini dihidup balik dari saya punya kenaikan untuk sampai ke Baitullah, jadi tetamu kamu. Subhanallah, tuan-tuan yang mulia, sebelum diturunkan tangannya, saudara telah kembali hidup, tuan-tuan yang mulia. Imam Syafi'i rahmatullah alaih biasakan cerita membahaskan kisah ini. Jika saudara yang ditunggangi Abu Muslim Kolongi rahmatullah alaih telah dilelongkan satu bandar di kota Iraq, dilelongkan selepas beratus tahun kemudian, saudara masih hidup, dilelongkan dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Allah Ta'ala jadikan ibadat asbab untuk umat menuju kepada Allah. Bagaimana kita gunakan asbab ini manakala hati kita dipenuhi dengan selain Allah, tuan-tuan yang mulia? Apa tuntutan kalimah? Tuntutan kalimah kosongkan hati kita. La maqsud illallah, la maqlub illallah. Allah yang buat. Jadi tanpa kita dakwakan kalimah ni, mafhum kalimah ni, tanpa kita dakwakan macam mana Anbiya Islam menjalani hidup mereka,
Seperti mana ambil Islam, seperti Muhammad SAW, bagaimana kita boleh kosongkan hati kita gairullah, tuan-tuan yang mulia. Jadi saya dan tuan-tuan merangkap bahawasanya dakwah ini adalah macam makan minum saya, melebihi makan minum saya lagi. Itu kata Hazrat Maulana Salamullah, keperluan atas kalimah lebih dari makan minum kita, hasil lebih dari jauh kita sendiri. Selepas kita mati, tuan-tuan yang mulia, apa soalan yang mulia disoalkan Allah Ta'ala? Man yuabuka? Ialah tentang iman, tuan-tuan yang mulia. Dan kita hanya ada masa, jangan sampai mau untuk bagi iman kita. Sebab iman adalah satu perkara yang sangat-sangat mustahak, sangat-sangat penting, yang perlu saya dan tuan-tuan dan 7 bilion umat ini buat usaha sempurnakan iman kita sebelum mau datang, tuan-tuan yang mulia. Kita tak tahu apa mau panggil, tuan-tuan yang mulia. Kalau ada hukum atas saya fardu ain, tuan-tuan yang mulia, dia ni hukum lebih tinggi lagi, tuan-tuan yang mulia. Kalau fardu ain meninggalkan satu perintah berdosa, buat dapat pahala. Tetapi kalau iman kita rosak, tuan-tuan yang mulia, seluruh umat, seluruh ambil Islam tak boleh tolong kita, tuan-tuan yang mulia. Jadi saya dan tuan-tuan kena buat usaha. Malam ni insyaAllah ta'ala saya akan ambil tanggungjawab untuk bagi iman saya, insyaAllah. Dan kita mewujudkan suasana dakwah atas iman ini. Dan kita mau ajak anak isteri kita dakwah iman ini. Ajak kawan-kawan kita dakwah iman ini. Rakan-rakan yang kita jadi rapat, jadi baik. Anak isteri yang kita sayang. Siapa-siapa yang kita sanjung, yang kita berhajat, yang kita mau rapat, tuan-tuan yang mulia, di yaman biasa, tuan-tuan yang mulia, mereka akan jadi musuh kita, tuan-tuan yang mulia. Mereka akan jadi musuh kita apabila kita tidak bentuk iman yakin mereka, tuan-tuan yang mulia. Jadi untuk maksud ini, tuan-tuan yang mulia, saya dan tuan-tuan malam ini putuskan insyaAllah, kita dai insyaAllah, kita mau jadikan setiap orang yang kita kenal, setiap ahli keluarga kita, setiap kawan-kawan kita, setiap orang yang kita berhajat, mau rapat, kita mau usul suasana, dia juga jadi dai insyaAllah. Jadi malam perhimpunan kita ialah untuk menyebarkan usaha supaya umat dapat bentuk iman yakin kita. Dan saya rasa tanggungjawab. Bagaimana tuan insyaAllah? Memang tidak banyak keperluan. Allah Ta'ala berikan keperluan kita banyak. Kita memberi seluruh dunia insyaAllah. Kita mensediakan seluruh umat insyaAllah. Seperti mana Abu Muslim Qaulullah 2 rakaat salat, sempurnakan semua hajat dia. Sebenarnya Allah Ta'ala telah perintahkan salat berkita 5 waktu salat insyaAllah. Nabi SAW bagi tahu, siapa yang datang salat subuh, mereka sudah masuk dalam penjagaan Allah, tuan-tuan yang mulia. Siapa yang datang salat subuh, tuan-tuan yang mulia, mereka sudah masuk dalam penjagaan Allah. Bagaimana hari ini umat jaga 5 waktu salat dia, tuan-tuan yang mulia? Satu amalan fardu. Sebenarnya dia punya pesan dari Allah sangat besar, tuan-tuan yang mulia. Oleh kerana hari ini kebesaran salat masih kurang dalam hati kita, tuan-tuan yang mulia. Kita tak rasa penting kita melatih salat kita, sehingga salat dari asbab hakiki untuk bercakap dengan Allah, tuan-tuan yang mulia. Satu umat yang mula ambil wuduk, tuan-tuan yang mulia. Setiap saat, setiap detik Allah Ta'ala telah ampunkan semua dosa dia, tuan-tuan yang mulia.
apabila dia berdiri depan Allah untuk dirikan salat dia, pada hakikatnya dia sedang mengetuk pintu rahmat Allah yang sentiasa terbuka untuk siapa saja yang minta dengan Allah, tuan-tuan yang mulia. Kecuali satu umat Islam beriman kepada Allah, iman bil yaumil akhir, iman bil kitab Allah, iman apa yang ambil Islam bagi tahu, tuan-tuan yang mulia, dia mula ambil takbir Allahu Akbar. Tuan-tuan saudara mulia, malaikat datang bisik pada dia, ya fulan, ya hamba Allah, kamu tahu tak apa yang kamu sedang lakukan? Oleh kerana kamu jahil, kalaulah kamu tahu apa yang Allah janji atas kamu, niscaya kamu pasti tak akan berhenti salat sampai hari kiamat, tuan-tuan yang mulia. Subhanallah, Allah maafkan kita hari ini, tuan-tuan yang mulia. Satu kurnia Allah yang sangat besar. Umat hari ini merasakan kerajaan yang memiliki Firaun dan Namrud sangat besar. Sahabat Nabi SAW, mahkota Rom jatuh di tapak kaki mereka. Mereka jadi macam bola, mereka tendang. Sikit pun hati mereka tak terasa, sebab mereka merasakan walaupun seluruh kerajaan Namrud dan Firaun di kanan kiri mereka bagi tahu Allah, kunci semuanya langsung tak apa. Sesungguhnya berdiri depan Allah, saya dapat segala-galanya. Dan hari ini kalimah dan sembahyang, kalau umat ini telah berbaiki, tuan-tuan yang mulia, kita mau bagi tahu seluruh dunia, tuan-tuan yang mulia, Saudari merah, saudari hitam, saudari putih, saudari hitam, saudari merah, saudari hitam, saudari merah, saudari putih, kami ada kalimah, kami ada salat. Allah yang jadikan siapa yang sujud kepada Allah, mereka seumpama sedang sujud di dua kaki Allah. Allah bebas sifat ini. Semua ulama telah membahaskan hadis ini, berbab rapat dia. Begitu rapatnya hamba habis sujud kepada Allah, tuan-tuan yang mulia. Yang tidak ada sebuah hajat, yang tidak Allah jawab, yang tidak Allah kurniakan kepada hamba-Nya yang rendahkan dirinya sujud kepada Allah, tuan-tuan yang mulia. Inilah ilmu yang kita kena mendalami setiap hari. Macam mana nak bagi kalimah kita, macam mana kaji solat kita. Jemaah yang dibentuk dekat dan jauh, pergi setiap kampung, kita merasa hati kita penuh dengan kesakitan hari ini. Adakah umat tidak dirikan solat tarawih? Adakah masih umat Islam tak dirikan solat? Di mana umat ini yang dikurniakan nikmat yang besar ni, kalimah dan salat, hari ini mereka lupakan nikmat yang sangat besar ni. So, berapa banyak kerja kita perlu jalankan dalam markas Colombo kita, di markas Malaysia kita. Ada lebih kurang 23 kampung yang ada masjid dan surau, yang berlibatkannya lagi yang tak ada masjid dan surau, tuan-tuan yang mulia. Berpuluh-puluh ribu kampung Islam yang ada Islam lagi, belum sebut kalimah Allah lagi, belum dirikan salat lagi, tuan-tuan yang mulia. Sekarang apa kita nak buat, tuan-tuan yang mulia? Malam insyaAllah kita ambil tagazan insyaAllah, kita tak akan pulang rumah sehingga umat bangun dengan kalimah dan salat insyaAllah. Hari ini manusia lihat satu makhluk terbang kepada bulan. Semua orang kata, boleh. Sepanjang malam tak tidur, tak apa. Satu keluarga tiap tidur pun tak apa, tuan-tuan yang mulia. Ada kehebatan manusia sampai ke bulan. Tapi hari ini kita langsung tak terkesan untuk usaha bawa orang pencipta bulan, tuan-tuan yang mulia. Allah segala-galanya.
bagi tahu, Chelsea putih bagi tahu, awal usul pun tak ada apa. Satu kembang bumi, roket yang dibina, bilion dolar telah terhampas tuan-tuan yang mulia. Kutis ni, Allah Akbar, Allah yang buat. Di sahabat Nabi SAW, mereka letakkan ini depan mereka. Dan mereka siang malam pagi petang sediakan keluarga mereka. Macam mana untuk sambut takaza agama? Sentiasa bagi tahu keluarga mereka. Tak lama kita akan temu insyaAllah. Tak lama kita temu insyaAllah. Jafar Tayyar Anhu. Dia tinggalkan keluarga dia. Tak lama kami akan temu. Apabila dalam mauta, dua tangan dia disyahidkan, dipotong, dikandil dengan sayap, dipanggil sayap Jafar Tayyar Anhu. Apabila kematian Jafar Anhu datang, Nabi SAW pun tersebab menangis dan musyarat macam mana dia bagi tahu isteri dia. Dan isteri adalah masak gulai yang tergemar oleh suami dia. Nabi SAW ambil ke rumah keluarga dia, membawa dia punya masakan dia. Nabi SAW makin sedih, makin menangis. Macam mana sampaikan isteri dia? Dia salam. Dia kata, mana Jafar Anhu? Dia janji, habis dapat kemenangan dia akan pulang. Dia akan bertemu. Nabi SAW bagi tahu, hakikat memang dia sudah pulang. Apa yang cakap adalah benar, dia sudah pulang. Tetapi dia pulang bertambahnya hakiki. Dia kembali akhirat. Allah telah kurniakan syurga. Walau isteri dia macam sedih, dia sedar perkara ni. Dia berkata, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang suami saya janjikan, dia tepati janji dia. Dia ada balik bertambah yang sebenarnya. Hadrat Hamzah Anha. Empat anak disediakan untuk turun kepada medan peperangan. Satu demi satu disyahidkan. Itulah terbiar yang dibagi oleh anak-anak dia. Sehingga empat amat telah kembali berahmatullah alaih. Dia mula rasa sedih. Orang pujuk dia, ya Hamzah Anha, jangan kamu sedih. Macam mana saya tak sedih? Mereka ingat dia dah korbankan anak dia. Dia kata empat anak sudah korban. Sekarang saya tidak ada anak lagi untuk korban untuk agama SWT. Jadi basirah kita akhirat tuan-tuan yang mulia. Saya tuan-tuan ialah ahli akhirat. Oleh kerana hari ini kita tidak ada kesanggupan, kemampuan sediakan ahli keluarga kita, orang kampung kita tentang akhirat tuan-tuan yang mulia. Hari ini semua mereka jadi masalah kita. Saya tuan-tuan malam insyaAllah kita bangun insyaAllah, melihatkan apa takaza akhirat kita, apa takaza untuk sediakan umat ini, supaya saya dan tuan-tuan malam buka insyaAllah. Saya akan beralih ya Allah 4 bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Inilah bulan di mana kesumpulan syariat datang tuan-tuan yang mulia. So, masyarakat kita mengatakan melalui surah mulai, siapa yang keluar bulan ini, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mereka dapat terbiar iman yang sempurna tuan-tuan yang mulia. Siapa sedia insyaAllah jadikan iman mereka sempurna insyaAllah. Malam ni insyaAllah kita bangun bismillah, tunai 4 bulan insyaAllah. 4 bulan kita mau bangun lihat takaza umat ini. Malam kita bangun bagi kita Allah. Apa yang Nabi SAW telah usahakan, apa yang Nabi SAW korbankan, apa yang sahabat sedia korbankan. Ya Allah, darah mereka tuan-tuan yang mulia,
darah yang mereka tuan-tuan yang mulia. Hari ini saya kena bangun untuk menyambung pengawalan mereka. Usaha agama kita hanya bagi kesan, akan bagi hasil kalau usaha kita ada bersama dengan usaha yang Nabi SAW tentu sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi SAW sanggup lihat bagaimana putrinya ditalakkan, bagaimana Zainab Anha disyahidkan, bagaimana satu demi satu sahabat disyahidkan. Tapi Nabi SAW tak sanggup lihat umat abaikan agama, tuan-tuan yang mulia. Hadis di mana Mizaj Abu Bakar anhu Maulana Said Abu Hasan An-Nadawi rahmatullahi alaih, Abi Malayat rahmatullahi alaih meninggal dunia. Beliau telah bagi satu bayan untuk tenangkan keadaan di Nizamuddin. Satu perkara yang begitu besar dia katakan, dia kata hari ini agama yang masih wujud dalam umat Islam ini ada pengomalan seorang Islam. Ialah pengomalan seorang Islam. Oleh wafatnya Nabi SAW, semua keadaan jadi huru-hara. Hadrat Umar, Hadrat Uthman, Hadrat Ali, Asyara berbosyara, mereka dalam keadaan bingung. Mereka katakan Muhammad tidak meninggal dunia, Muhammad meninggal dunia. Hanya seorang Islam faham perkara ini. Siddiq Akbar anhu telah bangun. Nabi SAW telah tinggalkan kami. Kalau zaman Nabi SAW ada umat Islam bayar zakat dengan tali dia, kalau zaman aku mereka bayar zakat unta tambah tali, saya sedia jihad dengan mereka. Abu Bakar Siddiq anhu tidak sanggup, walau sebahagian agama sunnah pun diabaikan, dia sanggup jihad untuk umat ini. Kata Maulana Abu Hasan rahmatullahi alaih, kerana jaspa Siddiq Akbar anhu telah kembalikan Islam pada titik yang sebenarnya, dan Allah Ta'ala berusaha untuk jadikan zaman itu, tuan-tuan yang mulia, sebagai keputusan untuk umat. Sampai bila-bila, tuan-tuan yang mulia, kalau umat datang dari fitnah, tuan-tuan yang mulia, kalau umat datang jaspa sedikit, Allah Ta'ala akan berusaha kembalikan khairul qurun umat, di mana adanya Siddiq Akbar anhu jaspa, tuan-tuan yang mulia. Sekarang bukan saja sunnah diabaikan, tuan-tuan yang mulia, hanya fardu pun dimatikan, tuan-tuan yang mulia. Berapa banyak jenazah fardu telah datang kepada keluarga Islam, tuan-tuan yang mulia. Hari ini jenazah sunnah, jenazah perintah Allah tertinggalkan Islam ini. Mereka telah keluar dari agama, dia telah keluar dari keluarga Islam, tuan-tuan yang mulia. Kalau hari ini saya dan tuan-tuan mau kembalikan tahap agama yang didatang selepas wafat Nabi SAW, saya dan tuan-tuan kena belajar, latih jaspa kita, jaspa Siddiq Akbar anhu. Boleh insyaAllah. Siapa sini baru insyaAllah sekali. Tunai masyaAllah. Tunai masyaAllah. Tunai masyaAllah. Hari ialah Ramadan Mubarak. Syaban adalah persiapan untuk Ramadan Mubarak. Malaysia orang berkata Ramadan, usaha Ramadan memastikan, usahakan setiap orang Islam dirikan solat tarawih dengan sempurna. Siapa sedia, tuan-tuan yang mulia? Mana kampung yang surau tidak solat, kita sedia pergi sana untuk berbulan-bulan, berhari-hari untuk berusaha. Setiap orang Islam, setiap orang Islam tanggungjawab untuk hidupkan masjid dan surau. Seluruh negara kita ada solat tarawih insyaAllah. Kita punya alim, hafiz mahu sediakan dari imam tarawih, tempat-tempat yang tak ada tarawih. Ini kerja kita, syahrul Ramadan, hidupkan Ramadan, tuan-tuan yang mulia. Dengan hati kita, diri kita, Allah Ta'ala akan berusaha, tuan-tuan yang mulia. Ini Ramadan lah, sepatutnya 100% orang Islam berada di masjid, tuan-tuan yang mulia. Ini adalah Ramadan, tuan-tuan yang mulia.
orang British dulu tuan-tuan yang mulia, mereka sangat terkesan amalan orang Malaysia, di mana mereka bagi tahu syahrul Ramadan ada cuti untuk orang Malaysia. Hari ini tuan-tuan yang mulia, masjid surau banyak, tapi Ramadan tidak jadi cuti tuan-tuan yang mulia. Kenapa? Hari ini kemuliaan Ramadan kita hari ini tidak ada kebesaran di hati orang Islam tuan-tuan yang mulia. Kalau hari ini orang Islam tuan-tuan yang mulia, ada kebesaran Ramadan kita sebagai bulan di mana Allah turunkan nuzul Quran. Nuzul Quran tuan-tuan yang mulia, Allah turunkan Quran adalah hudan linnas. Bulan Ramadan adalah usaha hidayah di manusia. Siapa sedia insyaAllah, kita kena usahakan untuk bentuk keluarga kita, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan untuk hidayah di nas insyaAllah. Bangun bismillah insyaAllah. Bangun masyaAllah. Bangun masyaAllah. Bukan kita semua longgo di markas main tarawih kerana hafiz Quran. Kita mau bangunkan masjid surau di mana tidak ada tarawih, di tempat kita sembahyang, di tempat kita berusaha, sehingga orang Islam sedar inilah bulan Ramadan, bulan tarawih tuan-tuan yang mulia. Mana-mana kampung, mana orang Islam yang tidak sembahyang tarawih, kita merasakan hati kita penuh dengan sakit tuan-tuan yang mulia. Sahabat ikram tuan-tuan yang mulia, apabila sebahagian mereka tinggalkan Islam, seumpama sebahagian tangan kaki tercabut daripada mereka tuan-tuan yang mulia, mereka hanya gembira apabila umat Islam, apabila manusia datang beriman tuan-tuan yang mulia. Saya dan tuan-tuan insyaAllah. Mana lagi bismillah? Bismillah insyaAllah. Di Colombo saja kita ada 2,800 kampung yang masjid dan surau. Ada ribu lagi kampung dan masjid. Ada kampung yang taman yang tak ada masjid dan surau tuan-tuan yang mulia. Tapi orang Islam ada. Seluruh Islam ada macam satu tubuh badan tuan-tuan yang mulia. Nabi SAW bagi tahu tidak beriman kamu sehingga apa yang kamu mahu dari kamu mahu atas orang Islam yang lain tuan-tuan yang mulia. Ini hadis yang tegas sekali. Nabi kata tidak beriman kita kalau keluarga jiran kita lapar, kita makan dengan kenyang dan tidur tuan-tuan yang mulia. Saya dan tuan-tuan bertanggungjawab 2,800 kampung yang ada masjid dan surau. Dan beribu lagi yang tak ada masjid dan surau. Kita usahakan tahun ini insyaAllah 100% orang Islam di markas Colombo berada dalam masjid insyaAllah. Siapa sedia insyaAllah? Apa kelebihan orang ajak orang ke masjid tuan-tuan yang mulia? Nabi SAW bagi tahu di hari kiamat, muazzinah yang Allah kurniakan dia leher yang paling panjang. Ulama kata leher yang paling cantik dan comel sekali. Oleh kerana setiap waktu dia ajak orang ke masjid sembahyang tuan-tuan yang mulia. Orang yang ajak orang ke masjid tuan-tuan yang mulia, Allah kurniakan mereka pahala lebih dari haji dan umrah yang makbul tuan-tuan yang mulia. Apa kelebihan haji makbul tuan-tuan yang mulia? Allah Ta'ala bagi mereka syafaat 400 keluarga Islam tuan-tuan yang mulia. Kelebihan orang ajak orang ke masjid. Siapa orang ajak orang ke masjid tuan-tuan yang mulia, Allah bebaskan mereka dari penghisapan di hari kiamat tuan-tuan yang mulia. Kita orang Islam, orang masjid tuan-tuan yang mulia, syahrul Ramadan Mubarak ialah bulan masjid tuan-tuan yang mulia. Bulan di mana orang Islam sepatutnya ada di masjid. Siapa azam insyaAllah bagi masa maksimum di masjid insyaAllah. Tapi usaha orang bawa ke masjid insyaAllah. Sekarang dia minta 4 bulan, 40 hari insyaAllah. 4 bulan jalan kaki, Masya Allah. 2 bulan jalan kaki. 40 hari niat untuk bawa takazah iman dan salat. Takazah untuk hidupkan masjid seluruh Malaysia kita insyaAllah. Sebar azam insyaAllah. 40 hari bismillah bangun Masya Allah. 40 hari. Masya Allah.
50 lebih tahun dulu kita punya takaza, orang kelompok, madrasah tidak banyak atau tidak ada pun madrasah tabligh kita. Banyakkan pondok-pondok, tuan-tuan yang mulia, orang awam pada masa nisab mereka keluar nisfu Syaban. Kita tak faham hari ini. Nak cari orang awam keluar nisfu Syaban pun makin kurang, tuan-tuan yang mulia. Madrasah makin bertambah. Ada kita sudah jadi fardu kifayah. Yang keluar orang madrasah, orang awam cuti solat. Kita adalah orang masjid, tuan-tuan yang mulia. Ramadan adalah bulan kita, Masya Allah. Kita tahun insyaAllah. Kita hidupkan Ramadan kita insyaAllah. Kita tak mau sejarah. Lepas Ramadan kerja jatuh, lepas 4 bulan baru bangun balik. Oleh kerana Ramadan kita tak sempurna hak Ramadan, menyebabkan selepas Ramadan kerja sudah hilang, tuan-tuan yang mulia. Allah maafkan kita. Satu usaha diabaikan, tuan-tuan yang mulia, bukan masalah pahala kita, masalah terhentinya fokusan Allah untuk sebarkan hidayah, tuan-tuan yang mulia. Satu gas yang kita miss pun, tuan-tuan yang mulia, bukan masalah pahala kita kurang, masalah keputusan Allah untuk bagi hidayat, bagi rahmat pada kampung, bandar, negara. Hari ini Allah telah terhindar perkara ini, tuan-tuan yang mulia. Apalagi orang Islam kalau mereka berselisih faham, bergaduh, tuan-tuan yang mulia, menyebabkan keputusan Lailatul Qadar disembunyikan kerana orang Islam bergaduh, tuan-tuan yang mulia. Ini Ramadan insyaAllah, usaha kita untuk damaikan semua masalah insyaAllah. Bismillah, bawa Masya Allah. Kita kena buat cara istimai, bentuk jemaah Masya Allah. Tuan-tuan sekarang bagi tahu, tuan nak keluar berapa hari Ramadan insyaAllah. Bangun, bismillah. 4 bulan, 40 hari, 2 bulan, berapa hari Masya Allah, bangun. Kita mau 100% lakukan usaha kita yang hampir ada 9,000, tak masuk 3 hari, lebih kurang 15,000. Semua kita keluar Ramadan insyaAllah, tuan. Bukan saja 3 hari, tapi lebih itu insyaAllah. Dan mana-mana masjid besar, masjid jami, hidupkan, makmurkan masjid insyaAllah. Paling kurang akhir 10 hari kita itikaf insyaAllah. Jangan datang sekitar itikaf. Tuan-tuan dalam masjid masing-masing, itikaf di masjid jami masing-masing. InsyaAllah, tuan. Kalau tak bagi masak tak apa, pakarkan dengan kurma, dengan air kosong. Ini hampir sunnah Nabi Islam. 3 bulan purnama, keluarga Nabi Islam hanya 2 benda yang aspatai, 2 benda yang hitam, air yang dingin, kurma yang hitam, tuan-tuan yang mulia. Cuba sekali-sekala kita amalkan macam keluarga Nabi Islam, insyaAllah, tuan. Jadi kita mau hapuskan pembaziran, kita mau hampir bersunnah insyaAllah. Aspatai. Sebelum itu sediakan keluarga dulu. Dia pun tahu aspatai insyaAllah. Boleh insyaAllah. Tak mesti ajwa. Ada kurma putih pun tak apa. 3-4 ringgit suruh pun boleh, Masya Allah. Kita mau bawa kehidupan sederhana insyaAllah. Siapa sedia bangun insyaAllah. Kalau hidup sederhana tak berenaya umat ni, umat muda keluar 4 bulan, 40 hari, jalan kaki, Masya Allah. Kita sekarang mau banyak jemaah dalam kelompok sendiri insyaAllah. Siapa sedia bertanggung jawab kelompok insyaAllah. Siapa sedia, Masya Allah. Bila tuan nak keluar, Masya Allah. Bentuk jemaah masjid insyaAllah. Dan sekarang siapa cara masjid mau keluar bulan Ramadan, berapa hari pun tak apa, bangun Masya Allah. Cara masjid, cara surau. Bagi nama tuan, berapa orang Masya Allah. Ya? Kita mau berapa jemaah Masya Allah. Cara masjid, cara surau. Tuan-tuan bangun. Kita mau jadi jemaah yang kuat. Walau 2 orang, 3 orang, bangun bagi nama insyaAllah. Allah boleh bantu kita. Keluarkan cara masjid insyaAllah. Masjid apa? Berapa orang Masya Allah. Usahakan pujuk kampung. Jadi Ramadan, bulan hidupkan masjid. Bulan hidupkan masjid. Bagi tahu mereka. Falilah masjid.
Siapa sedia mentalaah fadilat masjid insyaAllah? Siapa sedia insyaAllah mentalaahkan fadilat masjid? Angkat tangan, Masya Allah. Dalam muntakah hadis 15 hadis tentang fadilat masjid, 20 ayat surah tentang fadilat masjid. Angkat tangan, siapa sedia insyaAllah? Lepas tu besok pagi Sumpung kampung, bagi tahu mereka ini fadilat dia, dan bagi tahu mereka untuk praktikal perkara ini, amal perkara ini, ayo kita penuh jemaah. Kalau masalah mereka yang tak ada pengalaman boleh kasih 10 hari tunai, insyaAllah minimum 10 hari dari masjid kita insyaAllah boleh. Masya Allah, kalau tak dapat keluar hujung Ramadan, awal Ramadan keluar insyaAllah, awal 10 hari, ketinggian 10 hari. Kalau susah sangat, akhir 10 hari, keluar awal 10 hari insyaAllah. Apabila kita latih biasakan masjid, umat akan ada istidad untuk sempurnakan akhir 10 hari Ramadan insyaAllah. Umumnya tuan-tuan yang mulia, banyak orang tak puasa akhir 10 Ramadan, kerana banyak persiapan untuk raya tuan-tuan yang mulia. Untuk melatih kita insyaAllah. Siapa sedia insyaAllah dari masjid dia penuh jemaah 4 bulan, 2 bulan, 40 hari atau paling kurang 10 hari dari masjid dia untuk Syahrul Ramadan Mubarak insyaAllah. Bapak bismillah. Ini tawaran yang murah punya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Siapa lagi? Bismillah. Kalau tuan tak ada niat nak bangun kampung kepada usaha ni, macam mana nak bangun jemaah masjid kita? Semua ada niat bangun masjid kita insyaAllah. Seorang bangun masalah cara masjid, azam cara masjid, balik mentawakkan fadilat makamah masjid, pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu. Masya Allah. Ada masalah lagi Masya Allah, Masya Allah. Kita mulakan 10 hari, lepas tu kita tahun depan 40 hari masjid kita. Sekarang Hadrat Nizamuddin dia mau cara masjid keluarkan jemaah negara jauh. Cara masjid keluarkan negara jauh. Ini benda bukan mustahil tuan-tuan yang mulia. Tahun 80-an kita keluar Kuala Lumpur. Ada banyak kampung-kampung yang memang orang kampung dari masjid mereka keluarkan negara jauh tuan-tuan yang mulia. Orang nelayan dari Kuala Selangor, Sabah Penam, Kuala Terengganu, dan banyak negara-negeri, ibu bapa mereka putus huruf tuan-tuan yang mulia. Sampai anak mereka belajar Amerika, Germany, Australia, England tuan-tuan yang mulia. Mereka putus huruf. Kerana niat mereka, Allah baik, Allah bantu mereka. Orang bukan Islam ada niat nak pergi bulan, Allah bantu mereka. Jangan kita niat nak bawa orang Islam kepada pencipta bulan tuan-tuan yang mulia. Allah lebih bantu kita. Siapa sedia insyaAllah. Usaha kita bergerak hanya bantuan Allah. Kita kena sedia, kita meletakkan Allah depan kita. Sempurnakan azam ni dengan perintah Allah, dengan amalan perintah Allah, sunnah Nabi Islam. Allah akan bantu kita. Orang yang datang solat subuh pun Allah akan bagi tahu mereka sudah dalam perjalanan Allah. Bagaimana kita pun niat, ya Allah, orang kampung saya mau keluar 40 hari, 10 hari Ramadan, Masya Allah. Dan orang kampung ada sempurnakan, mereka boleh puasa dengan baik, mereka sempurnakan adab masjid dengan baik, insyaAllah ta'ala masjid tuan akan jadi masjid contoh seperti mana masjid Nabi SAW tuan-tuan. Payah kadang kita letakkan orang Islam, kitab Allah pun di bawah lantai tuan-tuan yang mulia. Payah nak pilih mereka. Kalau keluarga Allah ada suasana, kita boleh muzakarah apa adab iman, ada adab Quran, ada adab masjid tuan-tuan yang mulia. Siapa sedia untuk bangun kampung mereka Islam insyaAllah. Siapa lagi bangun Masya Allah bagi nama sahabat Nabi Islam, luka belum sembuh lagi, darah belum kering lagi tuan-tuan yang mulia. Allah bagi takazah, balik lagi. Kerana itulah Allah usan mereka lah ahli hak sampai bila-bila. Siapa yang ikut mereka, Allah kurniakan hidayah tuan-tuan yang mulia. Asas usaha kita pengamalan tuan-tuan yang mulia.
Asal usaha kita mujahadah. Usaha dakwah bukan kita dari miskin jadi kaya, tuan-tuan yang mulia. Tak ada pangkat, ada pangkat, tuan-tuan yang mulia. Ini kita mengorbankan segala untuk Allah, tuan-tuan yang mulia. Siapa mau rendahkan diri dia, bangun kampung dia, Masya Allah. Jumpa hari susah jauh kampung. Kenapa? Kita rasa kita ahli syurga. Dalam satu kitab, tuan-tuan yang mulia, Khawajah Islam Rahmatullahi alaih menerangkan hari kiamat nanti di mana golongan-golongan dipanggil masuk syurga. Maka bebadan ini yang tebal di teladi diletakkan untuk mereka berjalan ahli syurga. Yang kanan kiri ahli neraka. Tiba-tiba ahli neraka tersaut, fulan. Mereka pun tengok belakang, Abdullah, kenapa kamu di sana? Dia kata, yalah saya berdakwah juga, tapi banyak perkara pun saya ingkar. Allah tambah masuk neraka. Dia kata, tidak, mari ikut saya di tempat dengan Allah. Dia pun bawa jumpa Allah. Ya Allah, kamu telah janji tak semua ahli syurga bagi syafaat siapa dia inginkan. Allah kata, memang benar. Siapa yang kamu syafaat? Ya Allah, saya jahil dulu, saya tak tahu apa. Dialah jadi asbab, saya taubat. Dialah asbab saya jadi orang baik. Saya asbab saya orang takwa. Sekarang saya di syurga, saya mau syafaat dia. Allah kata, sekarang apa saya cakap benar, boleh bagus sekali. Kita buat usaha kamu bukan kerana diri ahli syurga, bukan kerana hari ini anak kita jadi halim, hafiz. Kita ahli syurga, tuan-tuan yang mulia. Ahli syurga ialah orang yang buat kerana Allah. Kita pun tak tahu ikhlas kita macam mana. Malah Nabi SAW kata, tak ada siapa berani kata dia ikhlas. Dalam hadis macam yang lain, semua umat dalam kerugian ada kebinasaan kecuali orang yang beriman. Orang beriman rugi dan binasa kecuali orang yang berilmu. Orang beriman berilmu pun akan binasa kecuali mereka yang beramal. Dan orang yang beriman berilmu amal pun dalam kebiasaan kecuali mereka ikhlas. Dan siapa yang angkap amalan dia ikhlas, dialah dalam kebinasaan yang lebih besar sekali lagi. Jadi oleh kerana hari ini kita angkap kita orang yang tidak apa, kita pendosa, kita orang yang tak tahu kedudukan kita. Untuk ini saya lebih perlukan usaha kamu. Saya lebih perlu pujuk mereka dengan harapan dia ahli syurga, dia bawa masa masuk syurga, tuan-tuan. Apa perkataannya dia keluarga ahli macam masih kita orang pakai tudung, orang tak pakai semayang sebagainya, tuan-tuan yang mulia, tidak ada jaminan. Kata Mufti Sahab dalam keadaan yang sangat emosional, Imam Mujadi Al-Farsi Rahmatullah bagi tahu, orang kafir ada 99.99% mati seorang orang beriman. Orang beriman ada 99.9% mati seorang kafir, tuan-tuan yang mulia. Untuk ini saya perlu berusaha. Bagaimana Tuhan insyaAllah? Perlulah pujian kampung insyaAllah. Kalau Tuhan niat nak bangun kampung, bangun cara masing insyaAllah. Bangun usaha cara masing. Mulai sekarang kita buat usaha cara masing. Memang malu, memang kita tebal muka. Saya buat kerana akhirat saya. Saya buat kerana saya di syurga saya. Siapa sedia bangun kampung mulai insyaAllah? Siapa lagi yang belum niat cara masing? Bangun insyaAllah. Cara masing insyaAllah. Tuan-tuan ada masa lagi. Kalau tak besok pagi, minggu depan bawa jemaah masjid, boleh insyaAllah. Masya Allah. Bangun bagi nama, Masya Allah. Lagi. Siapa yang belum bagi nama lagi? Mereka yang telah keluar, nak bagi 4 bulan, 2 bulan, 4 bulan hari, tidak pergi kanan, Masya Allah. Pergi masuk bilik musyarat. Yang sudah bagi nama tadi, Masya Allah. Bagi nama tadi, bismillah. Masuk bagi nama, Masya Allah. Perlu bagi nama ke kanan, Masya Allah. Lagi Masya Allah. Yang belum bagi nama lagi. Azam mau bangun kampung, Masya Allah. Azam mau buat jemaah masjid. Dan tuan-tuan bangun bagi nama. InsyaAllah tuan. Mana lagi, Masya Allah. Semua niat insyaAllah. Bulan nak Zuhajal Azam. Sudah.
Semoga Allah terima saya dan tuan-tuan insya-Allah taala, dan kita tinggalkan kita punya amal kita dalam Ramadan ini, dan kita kena rendahkan diri kita, dan kita jagalah amal-amal kita insya-Allah, khususnya amalan dakwah kita, amalan ibadah kita, amalan muasyarah kita, muamalah kita, akhlak kita, supaya insya-Allah jadikan Ramadan ini Ramadan hidayah insya-Allah. Boleh insya-Allah? Semua azam insya-Allah? Yang tidak ada kait dengan markas ni, selain dari malam Rabu dan malam markas, jangan datang sini semain tarawih. Semain tarawih tuan di masjid surau tuan-tuan masing-masing. Hijrah untuk 3 masjid saja. Masjid Nabi Islam, masjid kepada Baitul Muqaddis dan Masjidil Haram. Itu kelebihan ada. Ada untuk datang dakwah ada kelebihan dia. Tapi untuk hijrah, untuk semain tarawih, tuan-tuan yang mulia, menghidupkan amal lebih dituntut dari kita semain di belakang hafiz Quran, tuan-tuan yang mulia. Usaha kita asas dakwah. InsyaAllah lambat laun, kalau tuan niat masjid saya hafiz Quran sepanjang Ramadan, tuan dapat pahala seumpama tuan berdiri semain di belakang Nabi SAW, tuan-tuan yang mulia. Jadi saya dan tuan niat insyaAllah. Kita niat semua masjid surau, di seluruh markas Colombo kita, tak lama lagi akan ada hafiz Quran untuk tarawih insyaAllah. Terus untuk waktu ni, kita sedia semain tarawih bersama kampung insyaAllah. Supaya 5 amal tidak jejak. Jangan tinggalkan medan. Kata Malasai Amalkan Sah Rahmatullah Alaih, orang yang tinggalkan medan berusaha, dia pun tak lepas hidayat, usaha dia pun tak pernah hidayat, tuan-tuan yang mulia. Untuk perkara ni kita istighfar apa kita buat, dan tahun ni insyaAllah kita cuba amalkan apa yang masyarakat kita mahu kita buat. InsyaAllah tuan. Jazakallah khair.